Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tadi pergi ke Suruhanjaya Security di belakang ni, dan saya telah menyerahkan surat secara rasmi kepada Suruhanjaya Security yang telah dialamatkan kepada pengerusi eksekutif Suruhanjaya Security iaitu Datuk Seri Dr. Awang Adik Husin. Dan ada dua pegawai daripada Suruhanjaya Security tadi telah menerima, ada cop terima dekat sini surat saya ni. Saya bacakanlah surat ini. Datuk Seri Dr. Awang Adik Husin, Executive Chairman Securities Commission Malaysia. Dear Sir, last week on the 18 March 2024, saya baca dalam bahasa Inggeris dulu, nanti saya terjemahkanlah. I have come across several news articles on the internet and mass media, widely reported news about the purchase of 16.1 million shares of Hi-Tech Padu worth in the vicinity of 40 million by an individual named Farhaj Wafa Salvador by a company named Rosetta Partners. Minggu lepas pada 18 Mac saya telah membaca beberapa artikel dalam internet dan mass media tentang satu berita yang telah diwar-warkan secara meluas berkenaan dengan pembelian 16 juta saham Hi-Tech Padu di dalam lingkungan 40 juta ringgit oleh seorang individu bernama Farhaj Wafa Salvador melalui satu company Rosetta Partners. Based on the news report, Hi-Tech Padu is one of three companies which have recently been shortlisted for a government contract worth 1 billion. It is public knowledge that Farhaj Salvador is a close associate or friend of the Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim and politicians in the government, including the current Interior Minister Datuk Seri Saifuddin Nasution, whose ministry is involved in the said government contract. Farhaj held several political posts in Parti Keadilan Rakyat, the same party as the Prime Minister and the Interior Minister. So, berdasarkan report media ini, Hi-Tech Padu adalah salah satu company yang telah disenarai pendek untuk satu kontrak kerajaan bernilai 1 bilion. Ia adalah pengetahuan awam bahawa Farhaj Salvador adalah seorang kenalan rapat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ahli-ahli politik dalam kerajaan termasuk Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution, yang mana kementerian beliau itu adalah kementerian yang related di dalam kontrak kerajaan 1 bilion tersebut. Dan Farhaj telah memegang jawatan dalam Parti Keadilan Rakyat, iaitu parti yang sama dengan Perdana Menteri dan juga Menteri Dalam Negeri. I'm writing to the Securities Commission to request for an investigation and or an inquiry on the above transaction due to concerns of possible breach of laws regarding the purchase, the timing of the purchase, the source of funds and the declaration of ownership of the shares above, contrary to Section 188 of the Capital Markets and Services Act CMSA 2007 with regard to insider trading, contrary to Section 369 of the same Act with regard to submission of false or misleading statement to Bursa Malaysia, and contrary to other relevant laws of the land, for example, the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act, AMLADFA 2001, etc. So, saya menulis kepada Suruhanjaya Security untuk meminta supaya satu siasatan atau inquiry dibuat kepada transaksi di atas terhadap possible kebarangkalian breach of law ataupun pelanggaran undang-undang berkenaan dengan purchase atau pembelian, timing of purchase ataupun masa pembelian, the source of fund atau sumber dana dan deklarasi ownership of the shares, deklarasi ownership saham-saham, deklarasi kepunyaan pemilikan saham-saham di atas bercanggah dengan Section 188 Akta Capital Market dan Perkhidmatan 2007 berkenaan dengan maklumat dalaman dan juga bercanggah dengan Section 369 Akta yang sama berkenaan dengan submission ataupun penghantaran atau deklarasi false or misleading statement, kenyataan yang tidak betul ataupun mengelirukan kepada Bursa Malaysia, dan bercanggah dengan apa-apa undang-undang yang lain seperti undang-undang pengubahan wang haram dan sebagainya. The investigation and or inquiry above is particularly important and of high public interest given the large amount of public funds, 1 bilion involved in the contract related to the above case. So, penyiasatan ini adalah penting dan adalah satu perkara kepentingan awam kerana yang terlibat ini adalah satu dana awam
daripada kerajaan yang bernilai 1 bilion ringgit berkenaan kontrak tersebut. I'm writing as a concerned citizen who would like to see this country free of corruption, cronyism and nepotism, with action taken by the authority, be it preventive or punitive against white-collar crimes. I hope one day this will be a reality. I hope that the Commission will take necessary action on this matter, and I thank you for your service to the country. Yours sincerely, Syam Jalil. Itu saja saya punya submission saya kepada Suruhanjaya Security tadi. Ada apa persoalan? Berhubung Farhaj ada mengatakan bahawa Tuan perlu menurunkan video TikTok begitu. Adakah apa reaction Tuan? Yalah, itu demand dia lah. Dia suruh saya turunkan. Saya dah jawab dah dia punya demand tu. Maksudnya yang saya jawab tu terus saja saya jawab dalam tempoh 2-3 jam saya jawab yang saya takkan turunkan benda itu. So saya dah jawab dia punya demand itu. Buat apa saya turunkan Sebenarnya dia yang kena jawab soalan-soalan saya. Dalam video TikTok tu saya tanyakan soalan. Mana dia dapat dana? So sebenarnya mudah aje. Bagi tahulah mana dia dapat dana. Dia cakap ada beberapa perkara yang dia cakap, iaitu milikan saham itu dia kongsi dengan Sultan Duli Yang Mulia Sultan Kelantan dan sebagainya. Ini juga perlu clarification, iaitu berapa daripada saham Hitech Padu ini yang dipegang dalam Rosetta itu adalah milik Sultan Kelantan dan berapa milik dia, dan dana dalam 39 ke 40 juta ini. So dana ni mana? Kalau dia kata ini milik Sultan Kelantan, adakah Sultan Kelantan yang bagi dana ni kepada dia? So banyak perkara-perkara yang dia kena perjelaskan kat situ. Dan saya ada terbaca juga dalam posting-posting di social media juga orang tanya, kenapa awal-awal itu dalam deklarasi kepada bursa hanya dideklarasikan nama dia. Lepas tu kemudian tiba-tiba baru datang berita digembar-gemburkan pemilikan saham Rosetta ini ada kena-mena dengan Istana Kelantan atau Sultan Kelantan. So tak salah saya, mengikut undang-undang dalam deklarasi itu siapa-siapa yang ada pegangan yang besar itu kena deklarasi sekali lah kan. So saya nak tanya kepada pihak Farhaj lah. So adakah masa deklarasi dibuat kepada bursa itu, adakah awak bagi tahu perkara ini, milikan ini ada kena-mengena dengan Sultan Kelantan atau tidak? Atau adakah awak declare ini milikan awak, nama satu saja declare kepada bursa, dan selepas itu afterthought, lepas itu bila orang bising-bising perkara ini lepas itu baru tiba-tiba ada deklarasi lain tentang milikan ini. So sebab itu saya minta supaya Suruhanjaya Security menyiasat perkara ini, sebab yang pentingnya ada deklarasi pertama dia tu, bukannya afterthought itu. So kalau deklarasi pertama dia itu ada apa-apa unsur yang menyalahi undang-undang berkenaan dengan misleading ke macam tadi section 369 ini adalah penting. So sebab itu saya minta Suruhanjaya Security menyiasat berkenaan perkara ini, pasal isu ini adalah complicated. Dan kepada Farhaj, dia senang je nak selesaikan perkara ini. Yang saya buat TikTok, yang rakyat tanya, yang banyak orang tanya dalam Facebook, dalam social media itu adalah banyak soalan. Bukannya kenyataan. Orang tak ada buat kenyataan banyak pasal awak. Orang nak bertanya. So bila orang bertanya, untuk selesaikan masalah ini, tak ada buang masa orang, kamu jawab je lah soalan itu. So bila kamu jawab soalan itu, everything is clear. Tak perlulah kita pergi ke Suruhanjaya Security, ke SPRM, ke polis dan sebagainya. So apa yang diperlukan adalah kamu kena jawab. Kalau sebab ini, kenapa kamu kena jawab? Sebab ini kepentingan awam, sebab ini melibatkan dana yang besar. Duit kita semua ni 1 bilion. Ini adalah dana daripada kerajaan tau. Yang kita bayar cukai, yang cukai-cukai naik apa semua ni, awak ingat pergi mana? Cukai-cukai yang naik ini masuk dalam satu consolidated fund kerajaan lah. So bila masuk kepada dana kerajaan, dana ini yang digunakan untuk banyak perkara lah. Perkara projek ke, perkara itu ke, perkara ini ke kan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau projek ini menggunakan dana kerajaan, maksudnya dana ini datang daripada projek kita semua lah, daripada hasil yang kita bayar cukai dan sebagainya itu. So sebab itu benda ini penting, dan sebab itu dia tak boleh cakap, dia tak nak jawab. Dia tak nak jawab. Lepas itu hantar orang letter of demand ke apa. Awak tak payah hantar letter demand, saya dah jawab terus itu letter demand. Saya kata saya takkan turunkan saya punya posting tu. By the way, yang posting saya di TikTok itu yang diturunkan telah diturunkan.
Saya tak tahulah, saya rasanya adalah mungkin ada arahan-arahan daripada sesiapa ke yang menyuruh platform ini turunkan. Itu kena tanya mereka lah. Siapa kawan-kawan dia ke apa ke lagi banyak persoalan yang timbul daripada situ. Tapi saya nak dijawab lah berkenaan perkara ini. Berkenaan dengan apa orang kata insider trading. So insider trading adalah perkara yang penting, iaitu kalau katakan kita nak tanya dan Suruhanjaya Security boleh memulakan siasatan, sama ada beliau ini, Farhaj ni, dia ini dapat maklumat dalaman sebab dia banyak kenalan ni. Kalau dia dapat maklumat awal tentang syarikat ini kemungkinan besar ataupun memang akan dapat kontrak ini, lepas tu dia beli saham benda ini, itu adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 188 Akta Pasaran Modal ini. Tak boleh buat macam itu. Itu kesalahan itu boleh dipenjara tak salah saya sehingga berapa? 3 tahun ke 10 tahun tak salah saya. Ini adalah satu kesalahan yang besar. So ini akan boleh menyebabkan ketidakstabilan pasaran saham dan sebagainya. So sebab itu saya minta Suruhanjaya Security untuk menyiasat. Satu, berkenaan dengan dana awam ni. Projek ni ada related dengan dana awam. Second, pelanggaran undang-undang yang tadi. Dan Suruhanjaya Security dia ada capability dan capacity untuk menyiasat. Dan satu lagi, mereka juga ada tim prosecution, tim pendakwaan mereka sendiri. So apa yang mereka perlu buat adalah mereka boleh siasat hanya mendapat consent saja daripada peguam negara. Kalau macam polis lain, polis dia kena serahkan ketasiasatan kepada peguam negara dan peguam negara yang prosecute ataupun mendakwa di mahkamah. Macam Suruhanjaya Security, dia ada tim pendakwaan dia sendiri. So apa yang perlu dapatkan adalah hanya kebenaran saja daripada peguam negara. Lepas itu mereka boleh siasat dan mereka boleh dakwa sendiri. Siasat dan lepas tu boleh dakwa sendiri di mahkamah. So saya tengok kes ini, itulah sebab itu saya bawa kepada ini dan saya telah tulis dialamatkan kepada Datuk Seri Dr. Awang Adik Husin sendiri, iaitu pengurusi Suruhanjaya Suruhanjaya Security. Bagi Tuan, pendidikan yang dimiliki oleh Farhaj tu dikatakan nepotism ke? Nepotism ni apa maksud nepotism? Nepotism ni saudara mara anak beranak. Dia bukan saudara mara kepada ni. Ada orang sebut-sebut kronisma. Saya pun mempersoalkan adakah ini kronisma. Definisi ada satu peguam terkenal itu pun ada bincangkan berkenaan dengan kronisma ini. Kroni ni dalam kamus kita tengok maksudnya apa, kawan rapat. Boleh juga didefinisikan sebagai kawan rapat yang mendapat manfaat. So sebab itu kita persoal, sebab dia ni berkawan rapat dengan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. So persoalannya adakah ada unsur-unsur kronisma dekat situ. So itu yang kita nak tengok. So kronisma itu satu. Ini isu politik kronisma ni. Sebab Perdana Menteri yang sekarang ini, dia melaung-laungkan kronisma, anti-kronisma, anti-nepotisma. Tiba-tiba kawan rapat dia beli saham satu syarikat melalui satu syarikat yang lain, yang mana syarikat yang dibeli saham itu disenarai pendek salah satu daripada 3 syarikat untuk satu kontrak kerajaan bernilai 1 bilion. So ini yang menimbulkan banyak persoalan tentang kronisma atau salah guna kuasa dan tata kelola. Ini pasal saya bangkitkan perkara ini. Okey, ada soalan lain? Okey, terima kasih banyak. Lagi satu saya nak minta satu. Saya tengok kepada saya tengok macam Corruption Watch, NGO yang memetras corruption dulu. Dulu masa orang kata zaman Barisan Nasional ataupun yang pembangkang sekarang memerintah, mereka ini yang paling lantang sekali bersuara. So sekarang bila ada isu-isu corruption dengan rasuah atau salah guna kuasa, kan isu-isu kes-kes yang melibatkan ahli-ahli politik Pakatan Harapan ini, kenapa mereka diam? Ini yang saya nak ini benda ini dah seminggu lebih dah. Mana Corruption Watch, mana Bersih, mana apa orang kata yang dulu apa tu C4 ke apa benda semua ni. Ya, kenapa kamu diam pasal perkara ini? So sebab itu mereka tak boleh fokus pun kata kepada ahli-ahli politik yang mereka tak suka saja, daripada pembangkang ataupun daripada Perikatan Nasional. Mereka kena tengoklah, kalau ada mereka kena adil lah.
So kalau ada isu-isu corruption berkenaan dengan ahli-ahli politik daripada Pakatan Harapan pun, mereka kena ambil peduli. Dia tak boleh pilih-pilih. So sebab itu saya nak cakap. Dan satu lagi, saya juga nak minta kepada media jugalah supaya sebab awak orang ada boleh tanya kepada Perdana Menteri berkenaan dengan hal ini. Saya tak dengar lagi ada pertanyaan kepada Perdana Menteri berkenaan hal ini. So kalau awak dijemput pergi buka puasa ke apa dekat Perdana Menteri ataupun Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri, media-media tolong tanya dia berkenaan dengan hal ini. Sebab setakat ini dah seminggu dah saya tak dengar apa-apa kenyataan daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim ataupun Datuk Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri berkenaan isu ini. Padahal nama mereka terkait dengan isu ini. Orang duk cakap ini kawan kepada Anwar Ibrahim, ini kenalan kepada Saifuddin Nasution. So kalau benda ini kamu rasa tak bersalah atau tak ada apa-apa unsur, jawablah soalan ini. Habis tutup cerita. Saya pun tak payah nak pergi mengata-kata ini. Sebab bila jawapan itu memuaskan hati kita, okeylah, kita tak ada masalah. Kita pun ada kerja lain juga. Tapi kalau dia tak jawab, ini yang menimbulkan banyak perkara lagi lah. Cuma media kena berani lah. Kecuali kamu tak berani, saya tak tahulah. InsyaAllah, insyaAllah kita sama-sama lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okay.